Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ni hari untuk buat report ataupun pemasuhan semula kat tempat saya ni, kat taman saya ni. Jadi sebelum tu saya ingin ucapkan selamat Hari Guru kepada semua yang di luar sana yang bergelar guru . Jadi hari ni kita nak buat demonstrasi ataupun tunjuk cara bagaimana saya buat pemasuhan semula. Okey, benda yang kena ada mestilah yang pertama cactus ataupun succulent yang kita nak repot, kita nak pasu semula tanam. Jadi saya hari tu succulent yang di taman saya ni rotten, busuk jadi saya dah potong-potong dan ada dalam video saya sebelum ni saya tunjuk yang dah potong. Jadi selepas beberapa lama, 2 minggu lebih, kita tengok dia dah tumbuh akar di sekeliling tu Jadi dah sesuai lah untuk kalau kita nak tanam semula cactus ini Okay, jadi ada beberapa lagi saya tunjukkan. Tengok tu dia punya akar dah tumbuh di pangkal-pangkal cactus tu Jadi jangan takut lah kalau cactus kita busuk ataupun rosak ataupun kita nak pasu semula, kita boleh potong begitu saja Okey. Jadi apa dia yang perlu ada, kita kena ada spatula ataupun penyepit kan. Kita ada ini batu untuk hiasan dan ni adalah pasu dengan tanah. Untuk succulent cactus ni tips yang baik lah kita elok tanam dalam pasu yang dengkit, shallow, supaya untuk elak daripada tanah ni lembab dan lambat kering. Jadi itu menyebabkan succulent cactus kita cepat rosak busuk selalunya lah. Prone to disease juga, mudah dijangkiti. Jadi selalunya sebelum saya tanam, saya akan taburkan sedikit baja. Yang terbaik adalah slow release fertilizer. Kita boleh tanyalah dekat nursery dia akan tunjukkan. Ataupun kalau tak ada, boleh saja pakai baja yang jenis organik yang tak panas kan, organik ini adalah organic fertilizer saya guna. Jadi saya gunakan pasu ni hari ni untuk saya tanam semula. Jadi tanah dia, kalau kita tengok tanah dia adalah tanah biasa yang kita beli di nursery yang telah pun saya campurkan dengan perlite ni contohnya. Jadi tanah tu tak ada, tak clumping, tak berbuku-buku langsung lah, dia berderai begini Jadi untuk dapatkan tekstur macam ni, kita mesti masukkan perlite ni contoh dia yang saya beli di nursery, perlite yang saya guna untuk masukkan dalam tanah. Jangan beli tanah yang tanah hitam tu kan kita jumpa yang dibungkus terus oleh nursery dalam bekas-bekas tuksina yang warna hitam, ataupun ada yang tanah merah. Jangan beli yang tu, tapi kita beli yang dalam bungkusan plastik yang telah pun bercampur dengan arang, telah campur dengan sekam padi kalau ada, sikit dibubuh, dan banyak fiber-fiber lain dalam tu. Jadi dia ringan dan banyakkan perlite supaya dia betul-betul ringan lah Jadi kalau kita tengok dekat sini, tanah saya ni memang ada banyak perlite. Kalau kita nak selamat lagi, to be safe lagi kan, kita boleh tambahkan lagi perlite tu lah. Kalau kita nak lagi yakin lah sebab kadang-kadang kita tanam cactus yang kita sayang, kita tak nak lah dia rosak kan. Jadi kita masukkan sedikit lagi perlite dalam pasu yang saya dah pilih ni. Jadi saya bubuhkan banyak ni, lebih kurang. Yang hijau perlite ni, cuba pakai mask kalau kita handle perlite ni Okay, jadi kita seratakan dia lagi supaya dia semakin ringan dan mudah kering nanti tanah tu. Tu tips dia
Okey. Lepas tu satu lagi, cactus kan dia tidak akan tumbuh panjang akar sampai ke dasar pun. Okay? Dia hanya berada di permukaan saja. Permukaan tanah saja. Jadi saya pun dah nak mula menanam. Jadi kita galikan sedikit lubang, ataupun kalau kita nak letak terus pun boleh. Kita letak terus pun boleh. Kalau kita nak buat letak terus, maksudnya kita dengketkan lagi tanah ni, kita shallowkan lagi tanah ni, supaya kita mudah nanti nak letak lagi tanah dalam tu. Jadi kita asingkan tanah yang bahagian atas ni. Kalau kita nak buat teknik letak saja, nanti tanah ni kan saya boleh letak lagi dekat celah-celah celah-celah cactus tu, supaya dapat stabilkan dia. Alright. Okey. Saya rasa dah sesuai lah ni. Ni tanah lebihan dia. Okey. Ni contoh yang saya dah buat report sebentar tadi. Macam tu. Okay, kita buat ulang semula proses macam mana kita tanam tadi. Okay, so now kita ambil ini yang dah berakar. Kita letakkan saja position yang kita nak. Setelah kita nak dia berada di tengah-tengah. Okay, kita letak di sini. Lepas tu kita boleh tolak-tolakkan tanah di sekeliling akar tersebut. Sebab akar ni sebenarnya tumbuh di permukaan saja nanti. Bila kita pasu semula, pasu ni kemudian, tengok kan tanah yang di bahagian bawah tu tak digunakan pun. Okey, jadi saya letak satu lagi sini. Tak ada akar pun masuk pada bahagian tanah tersebut. Be careful sebab akar dia tu lembut kan. Kita jangan tekan sangat. Okay, so letakkan tanah di sekeliling dia. Kalau dengan masa nanti kita akan tengok cactus ni semakin membesar kan. Jadi tak apalah kalau kita tanam dia di dasar sedikit begini, ada ruang untuk cactus tu semakin membesar dan beranak pinak nanti Okey, tapi ada juga tips untuk beginners lah kan, sebab kadang-kadang kita tak tahu mesti bila nak siram dan sebagainya. Kita elok tanam cactus ni, penuhkan tanah betul-betul atas je. Jadi cactus ni tak akan lembap sangat sebab banyak terdedah pada udara. Okay, tapi kalau kita dah tahu bila kita nak siram dan sebagainya, kita dah yakin kan, kita nak buat dia dalam begini pun tak apa. Macam saya nak buat dalam begini, sebab nanti bila cactus ni semakin membesar, nanti kita akan dapat macam tu daripada rim bawah tu kita akan nampak dia penuh begitu. Jadi duri ni, cactus ni duri dia hook, berbentuk hook macam mata kail tu. Jadi dia akan tersangkut dekat kulit kita even dekat besi pun dia boleh tersangkut. Ni ideas tadi yang saya cakap tadi, saya nak tanam dia di bawah sebab nanti bila tumbuh kita akan dapat macam ni, nampak macam penuh dan semakin naik begini. Macam tu kan, nampak penuh macam ni. Daripada tepi kita nampak macam tu. Itu sebabnya saya tanam dia dalam sikit. Tu matter of preference lah kan. Kita suka macam mana, depends lah. Kita suka hatilah bagaimana kita nak tanam, janji dia dapat tumbuh Okay, so kita ada 4. Yang ni kita panggil Mammillaria cactus Jadi saya memang suka cactus yang ada bulu-bulu ni. Jadi saya ada beberapa lagi cactus yang sama tapi belum tumbuh akar. Belum tumbuh akar jadi saya nak tanam juga. Saya nak tanam juga. Even ni kan tak tahu boleh, ni rasanya dah mati. Jadi saya nak tanam juga walaupun belum tumbuh akar. Okay, yang ni kan dah tumbuh akar macam ni kan. Close up.
tumbuh akar. Nampak tak? Yang ni belum tumbuh akar. Tapi saya nak tanam juga yang ni sebab bila dia kontak dengan tanah nanti dia akan tumbuh akar juga. Contoh yang ni tak ada akar langsung. Ni belum tumbuh akar juga ni, tapi akan saya tanam juga. Okey. So saya ada beberapa lagi yang belum tumbuh akar. Tapi dah 2 minggu lebih kan, jadi dah boleh tanam. Ini tengok ni kecil tapi dia ada akar. Nampak tu tak? Ada akar jadi dah boleh tanam juga. Okey, jadi saya nak penuhkan ruang kat sini. So, tanam yang besar dulu, yang kecil akan jadi filler, pemenuh ruang dia. Jadi kita kena ada penyepit ni lah, spatula, penyepit. Kalau tak ada benda-benda ni, pakai penyepit yang di dapur tu saja. Dan juga sudu-sudu tu pun boleh guna, tak payah nak special sangat. Okey, kita bubuh saja. Jadi saya letak saja sekarang. Dan tekan sikit supaya dia kontak dengan tanah. Ada yang besar tinggal. Okey, jadi kalau yang tu kena pindah sini. Sebab pasu ni agak lebar kan, kita jadi boleh masukkan banyak. Kalau kita nak design campur dengan cactus succulent pun boleh kan, macam ada dalam video-video saya sebelum ni Okey, jadi saya masukkan semua cactus ni ke dalam pasu yang kita pilih ni, supaya yang belum tumbuh akar ni pun akan tumbuh nanti. Okey, just bubuh je, kita tak tahu mana satu yang akan tumbuh. Mammillaria maksudnya bunting susu. Kenapa Mammillaria dapat nama tu? Sebab unjuran-unjuran cactus ni. Semua jenis yang cactus yang ada unjuran-unjuran dipanggil sebagai Mammillaria. Okey, jadi kalau kita nak tambah tanah pada masa ni pun boleh. Kalau kita nak tambah tanah sikit Kalau kita tak nak, kita dah boleh letak batu. Saya cuma nak letak sikit je kat sini sebab ada lubang. Okey, nampak tak? Okey, dan saya sekarang nak letak batu. Kalau kita cactus kita kecil je macam ni kan, eloklah kalau kita gunakan batu yang kecil, yang lebih kecil, supaya nampak tak semak. Kita boleh taburkan batu yang kecil ni, grid. Jadi untuk orang yang tanam succulent cactus ni kan, kita boleh belilah batu-batu ni yang kecil-kecil ni dalam kuantiti yang agak banyak lah. Selalu dia jual satu kampit tu kan dekat kedai nursery ataupun kedai pembinaan. Murah jangan beli kat kedai aksesori lah yang mahal untuk batu-batu begini. Ataupun beli pula kat kedai aquarium ke, harga dia akan melambung Beli kat kedai-kedai nursery boleh juga, dan juga dekat yang construction tu, pembekal-pembekal hardware tu. Kadang kita jumpa dia jual juga batu-batu hiasan ni, satu kampit ataupun set macam tu. Jadi harga dia murah Jadi dah final lah ni. Jadi kita, kalau kita nak kemaskan, buanglah batu-batu yang tersangkut ni kan, finishing.
Oleh kerana dia tumbuhan hiasan, jadi konsep dia mesti menghias. Dan kadang-kadang saya tengok orang tanam tak nak kemas kan. Jadi konsep hiasan tu larilah daripada tujuan dia kan. Jadi kenalah dihias sikit. Okey. Jadi hari ni tu saya tunjukkan cara saya menanam kaktus yang telah pun saya biarkan berakar, yang tempoh hari busuk. Jadi kita tunjukkan macam mana dia akhirnya berakar dan kita boleh report dia. Okey, jadi hari ni kita ada 2 yang saya dah report. Kalau katanya awak tanya kan, boleh tak kalau biar tanah saja macam ni? Tak nak letak batu begini kan, sebab tak ada batu. Boleh. Dia adalah hiasan satu. Jadi kalau kita pada mata kita dah cantik dah dengan tanah tu pun dah okey kan. Atau tapi dia hilang satu fungsi, batu-batu kecil yang kita letak ni. Sebab apa? Sebab tadi kan kita letak tanah yang ringan, lepas tu kita letak perlites kan. Perlites yang putih tu kan. Jadi dia akan mudah keluar bila kita siram. Bila kita siram kan air akan penuh sampai ke bibir pasu kan. Jadi dia akan sama terbuang sekali dengan air tersebut. Jadi rugilah. Jadi saya letakkan batu kerikil ni untuk protection pada tanah dan perlite tu, jangan dia terapung ataupun hilang pergi dengan air nanti. Itulah dia punya usaha dia. Okay, alhamdulillah. Jadi jangan risau dia tercabut-cabut tu kan. It's normal. Nampak akar tu nanti dia akan memegang tanah. Okay, that's it. Just very simple. Gumbahan dia. Sebab saya suka yang ni, memang saya suka dia akan bentuk bulat macam tu. Kalau kita suka campur-campur pun bagus juga. Yang contohnya macam ni, saya nak jadikan dia beginilah nanti. Tapi yang ni Mammillaria yang ada bulu juga, tapi dia tak sama jenis. Ini dia ada banyak lagi serabut-serabut dia. Jadi kenapa dia dipanggil Mammillaria? Sebab dia ada unjuran. Nampak tu? Ada unjuran dia. Ada unjuran ni. Mammillaria. Mammil tu maksudnya apa kan? Susu kan? Punting susu. Mammillaria tu. Okey, that's all. Okey, jadi saya rasa ni saja video ringkas bagaimana saya report. Jadi kita recap balik. Kita mesti ada pasu yang shallow. Kalau nak yang dalam pun boleh kan? Tapi for beginners elok pakai shallow kan. Lepas tu ingat dia hanya akar hanya tumbuh sikit saja, tak perlu terlampau dalam letak tanah pun ya. Lepas tu kita ada pokok yang dah berakar sebaik-baiknya. Kalau tak berakar pun boleh, tapi pastikan kering ataupun luka potongan tu dah betul-betul kering, berparut. Lepas tu kita kena ada tanah yang ringan yang dah dicampur dengan perlite supaya dia bertambah ringan. Kita tanam atasnya dan akhir sekali kita letakkan batu kerikil untuk protection tanah tadi jangan lari, dan juga estetika untuk cantikkan dia. Okey, jadi saya ada 3 pasu Mammillaria species of cactus. Yang hari ni kita tengok ada jenis ni yang saya pasukan semula. Okey, itu saja, very simple. Mungkin anda akan tanya, bila kita nak siram kan? Okey, bila kita nak siram, kalau pasu ni yang pokok kaktus yang kita tanam ni betul-betul kering, luka kan, luka dia dah kering berparut, kita boleh immediately siram. Tapi selalunya saya tak buat macam tu lah. Selalunya sebab tanah tu sendiri pun ada yang agak lembab kan. Kalau betul-betul kering kita boleh siram. Tapi kalau tanah tu kita keluar daripada plastik bag tu memang dia lembab, janganlah siram, biar dulu. Kalau betul-betul kering sudah terdadah macam saya ni, bolehlah saya siramkan terus. Tapi saya tak bercadang untuk siram lagi. Saya akan simpan dulu dalam 2 hari 3 hari baru saya siram. Kat mana nak simpan itu satu soalan lagi. Jadi selalunya saya akan letak di tempat yang bertutup lah, redup.
Saya takkan letak lah kat tempat yang matahari 2-3 jam tu, ya. Saya akan letak dalam tempat yang beginilah. Contohnya saya letak kat sini, ya. Tempat ni hanya ada dapat matahari pagi yang lembut saja begitu. Jadi akan protect kita punya anak pokok yang baru tu. Okey, jadi saya letak dekat situ for time being, untuk sementara waktu, sampai dia semakin okey. Okey, kalau ada persoalan nak ditanya, boleh tanya di bawah video ni. Dan please like and share untuk dapatkan video-video yang lain berkaitan dengan tips penanaman cactus and succulent. Okey, semoga kita jumpa lagi insya-Allah di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.